Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi pengurusi majlis, pihak penganjur dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita dah dimaklumkan tadi bahawa saya dikehendaki bercakap berkenaan dengan panduan akikah dan korban. Okey. Jadi ini satu perkara yang baguslah. Yang bagus, yang patut kita teruskan dari semasa ke semasa, iaitu sebelum siapa ibadat korban, kita bercakap bab korban dulu. Mana belajar dulu baru buat. Itu bagus. Baik. Naqtah yang pertama yang saya nak sentuh pada malam ini ialah, yang pertama, amalan ibadat kita ni dia tidak menjadi betul semata-mata kerana acak kali kita buat. Korban ni bukan kali pertama kita buat, acak dah kan? Acak macam mana pun itu bukan satu jaminan bahawa apa yang kita buat itu betul sebagaimana kehendak syarak. Betul atau tidak tu ia bergantung kepada apa yang kita buat itu selari ke tidak dengan apa yang diajar oleh para ulama. Sama dengan ngaji Quran. Rata-rata kita bila sembahyang kita baca Fatihah. Walaupun acak dah baca Fatihah, berapa ratus kali baca Fatihah, tapi selagi mana bacaan kita tu tidak diakui oleh guru, tak betul juga. Walaupun Fatihah tu kita baca sama-sama. Sama dalam bab korban dan akikah. Jadi acak kali buat itu bukan jaminan betul-betul. Baik. Yang keduanya berkenaan dengan kita ada akikah, kita ada korban. Saya nak pergi korban dulu. Korban dulu. Kita ambil satu-satu hukum korban. Kita masyarakat Malaysia kita bermazhab Syafi'i. Jadi kita raikan keadaan yang ada. Sebab walaupun mazhab lain itu betul, tapi kalau kita duduk buka jadi celaru habis orang. Dan mazhab Maliki beruk boleh makan, boya boleh makan, jadi celaru habis orang tu. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, berdasarkan mazhab Syafi'i kita, korban ini hukumnya sunat. Sunat ke atas siapa? Sunat ke atas orang yang berkemampuan, yang mukallaf. Sama ada dia tu musafir atau bermukim, sama ada lelaki atau perempuan. Itu cerita dia. Jadi dia berkemampuan, dan dia itu mukallaf. Sunatlah dia berkorban. Sunat ni pula ada dua. Ada sunat biasa, ada sunat besar. Hak kita panggil sunat muakkadah, sunat yang amat dituntut. Dah korban kita ni hukum dia sunat mana? Sunat besar. Sunat besar. Imam Asy-Syafi'i kata, sesiapa yang berkemampuan berkorban tapi tak berkorban, maka pada aku tidak ada rukhsah dia berbuat demikian. Tidak ada satu kelapangan untuk dia untuk tak berkorban. Itu dapat Imam Asy-Syafi'i kita. Dan sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mampu berkorban tapi tak berkorban, fala yaqribanna masajidana. Fala yaqribanna masjidana. Siapa-siapa yang mampu berkorban tapi tak korban, jangan mari tempat sembahyang kita. Tegas tu. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah alaihi rahmatullah, korban adalah wajib, bukan fardu, wajib.
kita sunat besar, dia wajib. Jadi bagi orang yang berkemampuan, dak wajar dia tidak berkorban. Jadi kemampuan tu ukuran gua ni, ukuran dia pitih ada lebih untuk beli sebahagian berkemampuan tu. Ada kata dia nak korban gua daging tak makan, darah tinggi. Bukan suruh makan, suruh korban. Yang tukar bimbang tu pula suruh korban, bukan suruh makan. Baik, itu hukum asal dia. Bila dah kata hukum tu sunat, hukum sunat ni boleh bertukar jadi wajib ke tidak? Jawapannya je, korban asalnya sunat, tapi dia bertukar jadi wajib dengan dua laluan, dua cara. Satu dengan nazar. Nazar sebut dengan mulut. Aku menazar nak korban pada tahun ni. Maka orang yang menazar tu wajiblah ke atas dirinya berkorban sebab dia menazar. Menazar. Itu yang pertama. Laluan yang kedua yang menyebabkan korban asalnya sunat jadi wajib dipanggil dengan cara at-ta'yin. At-ta'yin ni gini cerita dia. Kalau orang tengok kita lembu dalam kandang, orang tanya lah, ni lembu apa? Kita kata inilah dia lembu korbanku, inilah dia lembu korbanku. Bila dia sebut begitu, maka wajib dia berkorban dengan lembu itu. Wajib korban dengan lembu itu. Jadi hak dua ni timbul sikit polemik. Orang termenung, dah nak kata gua ni, kita bukan kita nak kata wajib korban, nak kabar ni lembu aku nak sembelih. Kalau kata gitu jadi wajib, nak kata gua ni. Jadi ulama Islam kita dah bincang perkara ni. Maka kata As-Sayyid Umar Al-Basri dan Syekh Ali Shubra Millisi, dia kata begini, dalam masalah kedua tadi tu, kata ni lembu korban aku. Kalau niat dia nak beritahu, bukan niat dia macam nazar tadi tu, tak jadi wajib. Gak pada kita nampak orang Melayu kita ni nak khabar sebenarnya, bukannya nak macam nazar tu. Tak sepaham kita, bahasa Melayu kitanya begitulah. Mana ni lembu ni apa? Lembu ni aku nak korban. Jadi ulama ambil jalan keluar. Dia kata beginilah, untuk elok timbul polemik ini, kita kata begini. Kita kata, ni lembu ni apa ni? Kita kata lembu ni hak aku nak korban, bukan lembu korbanku. Gitu ada mainan bahasa tu. Jadi bagi Syubra Ali Majlisi dengan Sayyid Umar Basri kata tak jadi wajib tu, sebab tu nak khabar. Ini perbahasan dalam masalah lafaz insya'i dengan khabari. Jadi ni minta maaf dah sikit dah. Mana insya'i khabari ni gini, masa kita nikah dulu, ingat tak masa kita nikah dulu, masa kita jawab nikah, jawab mana? Aku nikahkan dia kau, aku kahwinkan dia kau, wahai tetetek bin tetetek, dengan orang sekian, mas kahwin dia RM5,000 tunai. Tu kata wali nikah, juru nikah. Apa kita jawab? Kita kata aku terima nikahnya. Perkataan aku terima nikahnya itu bukan pemberitahuan, bukan. Itu nak kabarnya, itu ada hasrat akunya. Dia panggil insya'i. Ini perbahasan lah fiqhnya begitu, insya'i. Dia bukan cerita biasa tu. Kalau cerita biasa, orang kata mu tipu, mu benar. Boleh kita kata, bila pengantin lelaki kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu, kita kata nawak kena pula ni nak jawab ejak kabur. Hal nawak tu itu panggil cerita biasa. Dah ambun nikah dah weh, esok nak ikut lupa kata temun nawak ni. Tapi kan ijak kabur, saya jual tanah saya ni seekar dengan harga 40,000.
kata penjual, kata pembeli, saya setuju dan ni piti saya. Tiba-tiba orang ketiga kata nawak. Mana pula menawak? Ni ijak kubur dua ni. Ini bukan cerita, ini satu penegasan namanya. Jadi orang yang kata inilah lembu korban saya tu, dia nak beritahu ke nak buat penegasan. Sama Melayu kita kan, saya nampak dia nak kabar, ya tu nak kabar kan, maknanya lembu ni masuk air korban, sembelih kita pun gitu je nak kabarnya. Jadi makna benda tu dah selesai lah, kita tak pekoh kita. Melainkan kalau kita kata inilah lembu korban saya, dalam hati dia nazar, memang niat nazar, tu dah apa tu, jadi nazar tu, maka korban asalnya sunat boleh tukar jadi wajib. Ada beza tak dua ni? Jawapannya ada beza lah. Ada beza. Bagi korban wajib, semua daging korban wajib itu, kalau kita yang korban tak boleh makan sikit abuk pun daging tu. Semua kita korban tu wajib beri ke orang miskin dalam keadaan mentah, semua sekali. Tulang dia, tanduk dia, kulit dia, semua sekali begitu. Sama ada beri ke orang miskin ataupun lebih dari seorang, dan orang miskin tu pula ikut mazhab Syafi'i kita mestilah dia beragama Islam. Tu hak nazar. Batu kita bagi saya dah, saya kata tak rasa nazar lah, cari bala. Dah tengok sedapnya kambing ni, mula nak makan pergi nazar, buat temenung sepanjang. Dah bagi saya tak payah tak payah menyusahkan diri kita tu. Tu hak nazar. Hak dak nazar pula, daging tu nak macam mana? Baik, hak dak nazar, daging tu macam mana, dia bergantung kepada cara kita korban. Kita korban untuk diri kita ke atau untuk orang lain? Kalau korban sunat, kita korban atas nama kita sendiri lah. Kita beli seekor kambing untuk korban, bukan nazar, bukan apa, korban sunat. Jadi kalau gini keadaan dia, daging korban kita tu, kalau katakan kita boleh dapat 40 kilo daging, okey, daripada 40 kilo daging tu, hak wajib apa? Hak wajibnya ialah kita beri sekurang-kurang qadar yang dikatakan sedekah kepada seorang miskin Islam dalam keadaan mentah. Beri sikit dia. Hal lain kita boleh makan semua sekali. Ingat, boleh makan, bukan afdal makan. Yang tukar tu boleh makan. Katakan orang kawasan Masjid Putih kita ni, katakan kalau beri 0.5 kilo barulah dikatakan sedekah. Sebab kan kalau kita beri daging mentah 50 gram, awak terima tak tu? 50 gram je beri, awak terima tak? Dia terima, tapi hati berlebihannya gini beri kaku. Ataupun kita hidang nasi ke orang, lauk seekor bilis aja, seekor je, tek memang orang marah. Kenapa mau ni nganyi kaku? Maka mestilah maknanya berat daging tu kena ambil kira juga. Katakan di kawasan Masjid Putih ni sekurang-kurang timbangan dia katakan 0.5 kilo, katakan itu, maka daging hak 40 kilo tu cabut 0.5 kilo dalam keadaan mentah, daging bukan lemak, daging, ambil hak 0.5 kilo tu beri kepada seorang miskin Islam, beri situ. Hak lain semua sekali itu bolehlah kita nak makan semua sekali pun. Ada pun beri hak seorang fakir Islam tu, hak tu wajib. Kalau kita makan semua sekali 40 kilo, maka kita berdosa, dan wajib pergi cari daging lain pula 0.5 kilo, beri ke fakir miskin tu, kena bayar balik. Itu daging korban sunat. Hak wajib ini ialah seorang aja kita beri, sekurang-kurang berat timbangan, sekurang-kurang orang kata sedekah. Hak tu
hak lepas wajib. Hak afdalnya apa? Hak afdalnya ialah bila dapat 40 kilo tu kita makan sikit aja. Hal lebih tu semua kita sedekah fakir miskin yang Islam. Hal tu afdal. Sikit kita makan daging berkat tu. Hal lain beri kepada fakir miskin semua sekali. Hal tu hak afdal. Hak nombor ranking yang kedua, hak kurang afdal sikit, kita bagi 3 bahagian. 1 bahagian untuk fakir miskin, 1 bahagian hadiah untuk orang kaya, 1 bahagian hak kita nak makan. Kita nampak tu kan. Manhaj tadi sekurang-kurang wajib beri 1/2 kilo ke orang miskin, hal lain kita makan semua sekali. Itu lepas dah, cuma dah afdal lah. Hak afdal kita beri semua sekali ke orang fakir miskin dalam keadaan mentah, bukan masak. Dalam keadaan mentah. Dan kita makan sikit daging tu. Hak ranking kedua bagi 3. 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk diri sendiri. Itu daging korban sunat. Kalau kita buat atas nama kita. Baik. Kita pindah kepada kita korban, tapi bukan atas nama kita, atas nama orang mati. Orang mati. Tidak sah korban untuk orang mati kecuali kalau orang mati itu dia pesan ke kita. Dia pesan ke kita, ayah kita, mak kita ke, dia kata kalau aku mati kayak gini, mu tolonglah sembelih tak aku korban. Nah, kalau mu nak mu buat dah. Dia pesan begitu. Maka bila dah kita dewasa, kita berkemampuan, maka kita sembelih untuk ayah kita. Sebab dia pesan. Tak, sebahagian ni untuk ayah kita. Jawapannya sah. Dengan syarat ayah kita sebelum dia mati, dia pesan dah kita supaya korban untuk diri dia. Atas nama dia tu, bukan nama kita. Cuma kita yang tukang urus. Baik. Hukumnya sunat. Sunat. Daging pula daging. Nak buat macam mana? Ingat hak tadi, hak pertama kita sedia korban. Hak ni kita korban atas nama si mati yang pesan suruh buat. Untuk yang kedua ni, kita korban untuk si mati yang suruh buat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kita, daging korban tu haram kita makan. Kita kena beri kepada orang fakir miskin semua sekali. Orangnya kita i'anah at-talibin jelas itu semua. Sakut itu pula jadi. Sebab dia kata gini alasan dia. Bila kita korban untuk si mati, maka si mati yang berhak dengan bahagian dia. Bila kita makan, bila masa pula kita minta izin dengan dia. Dan kalau minta izin pun dia mati dah. Nak macam mana? Sebab itu bila korban untuk orang telah mati tu, orang yang telah mati, kita dah makan sikit abuk, wajib kita sedekah semua kepada fakir miskin juga. Boleh ke tidak kita nak korban orang mati yang tidak wasiat? Jawapannya tak boleh, tak sah. Baik. Hak ketiga, berkorban sunat untuk orang hidup. Jawapannya boleh jika sekiranya orang hidup beri izin ke kita. Kita piti banyak, piti lebih, sepak ibu kaki piti. Telefon guru kita tu, aku nak korban kamu sebahagian. Setuju tak? Setuju. Boleh ya? Tu sama dengan kita hadiah, maknanya nak bagi apa atas kita, atas dia lah bagi apa. Itu dia pembahagian tuan-tuan puan semua. Jadi hak nazar satu, hak sunat satu. Hak sunat pula pecah dua pula. Korban atas nama kita, yang kedua korban atas nama si mati yang beri izin korban. Bagi ibu-ibu kita dan bapa-bapa kita yang banyak berjasa kepada kita yang tidak pesan apa-apa, macam mana kita nak buat untuk dia? Jawapannya, kita korban atas nama kita macam biasa, dan kita hadiah
pahala korban kepada si mati, itu boleh. Boleh. Jadi kita korban tak nama kita, pahala korban tu kita hadiah ke dia, itu boleh jawapannya. Dah kata kat lagi pahala luak aku pula, ini bukan bab pitih, ni bab pahala. Allah Ta'ala maha kaya tu. Dah pahala kita dapat, si mati juga dapat. Tu cara dia. Kemudian kita pergi kepada binatang nak korban. Hak tadi daging dah, kita undur ke belakang sikit pula. Jadi binatang korban ni dari segi afdalnya kenapa? Hak afdal saja. Kalau kita seorang diri, kita mampu untuk korban seekor kambing, kita mampu untuk korban seekor lembu, kita mampu korban seekor unta. Hak mana afdal kita buat? Kita seorang. Jawapannya afdal kita korban seekor unta. Kan? Boleh faham tak? Orang kedua pula, dia ada pilihan, sama ada korban seekor kambing atau dia korban 1/7 daripada seekor lembu atau 1/7 daripada seekor unta. Kalau gini hak afdalnya ialah dia korban kambing. Berbeza tu kan, mana 1/7 dari lembu dengan kambing seekor, afdal kambing seekor. Tapi cakap gini esok dah raya haji, bukan buat tu lewat. Betul lah tu, dah api dah tu. Baik, cuma cerita dia begini. Ye korban ni bukan kita nak sembelih untuk jamu daging, tapi yang utama sekali itu syiar. Daging nak makan juga, tapi syiar tu kena jaga. Syiar dengan maksud bahawa satu benda yang kita kena buat biar tersebar luas dalam masyarakat. Jadi diketatkan syarat dia. Binatang korban tu tidak boleh sebarangan. Jangan ada cacat yang berat. Umur kena cukup. Biri ada umur dia, kambing ada umur dia, lembu pun gitu, unta pun gitu. Baik. Dari segi umur tu ada satu masalah timbul. Ada orang jual biri, kambing, akikah, kambing korban, tak cukup umur lagi. Umur dah cukup, gigi tak saling lagi. Gigi jual dah. Alasan dia kan kayak gini sembelih kita makan juga. Dari waktu gitu. Kita kena tanya sikit benda tu. Ni berapa kat tu ni? Berapa? Gemuk nombor 2. Umur siapa tak lagi? Gigi itu macam mana? Saling kita lagi. Kalau saling dah, selesai masalah. Kalau gigi tak saling lagi, umur tak cukup, maka tidak sah buat korban dengannya. Jadi orang ni penjual lembu kena jujur. Ya, hamba tak tahu, dia cek sendiri . Dah lewat gitu. Ni maksud korban. Baik. Kemudian dari segi lembu tu pula, kambing bila korban jangan ada cacat yang berat. Macam telinga dia ni tak boleh jadi putus kerak. Putus kerak tak boleh. Dan mazhab kita, kalau telinga ni dia carik tapi tak jatuh, ada lagi mana belah sikit, itu boleh. Ataupun yang pakai kacik telinga tu, tanda tu, itu boleh. Dan yang buta tak sah buat korban. Tidak ada orang makan tahu, mata lembu tak ada makan. Orang lama-lama buat kata supaya mata terang, ambil mata lembu tu, pecek air masuk dalam mata terang. Kata dia, bukan saya kata kan, mata lembu tak makan, tapi tak boleh korban dengan lembu mata buta, tak boleh. Kata Imam An-Nawawi, kalau masa kita perebah lembu, tiba-tiba lembu tu cocoh pisau mata dia jadi buta, tidak sah buat korban dengan lembu tersebut. Ni timbul isu dah sikit. Kerja lembu tu lepak atas kaki dah. Gimana? Lembu beli 5,600 mengamuk hanya orang masuk. Oleh tu isu-isu yang kita kena jaga bersama. Itu dari segi lembu. Satu lagi kena ambil ingatan bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i kita boleh korban dengan binatang betina.
Boleh korban dengan binatang betina, boleh. Hak afdalnya yang jantan. Yang timbul perbincangan di kalangan alim ulama ialah binatang bunting. Kalau bunting hanya ada bincang. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i kita, tidak sah korban dengan binatang hak bunting. Hak tina boleh sah, hak bunting tidak sah. Mana afdal, jantan ke tina? Jawapannya hak jantan. Hak jantan. Jantan tu pula sama ada dia kasih atau tak kasih, boleh belaka dua-dua tu. Jadi orang lama-lama kata jangan korban dengan lembu betina. Hak tu kita anggap itu satu nasihat yang bagus lah. Dah pitih pun banyak. Handset 2, sehandset tu 2,000, 4,000. Dokang korban lembu betina. Contoh gitu mana? Dah, maka kalau yang berkemampuan tu korban dengan hak jantan, bukan hak tina. Walaupun sah, tapi ambil yang paling baik sekali. Kita pergi yang berikutnya, undur ke belakang. Bila kita nak korban, lembu korban tu ada dua keadaan. Lembu kita atau lembu orang. Kambing kita atau kambing orang. Kalau kambing kita sendiri, maka mudahlah. Sampai masa kita sembelih. Kambing kita dah. Tapi kalau kambing orang lain, macam mana kita nak korban atas nama kita kambing orang lain? Macam cara dia? Jawapannya, kambing orang lain itu jadi milik kita terlebih dahulu, baru kita boleh korban kambing itu. Kalau boleh korban kambing orang lain tau, sedap kita. Jenuh lembu orang kita pergi sembelih. Kalau boleh korban kambing orang lain, lembu orang lain, memang lari punya tokel lembu. Nak korban kambing kita sendiri. Kalau kambing itu bukan milik kita, kita tak ada korban dengan kambing itu, melainkan setelah kambing lembu kubah tu jadi milik kita. Timbul persoalan, bila, macam mana caranya lembu, kambing, kubah milik orang lain jadi milik kita? Macam mana? Jual beli atau tuang dia beri kita? Pagi esok agak lembu, ambil lembu seekor, kamu kata imam mutaibillah atau siap ambil seekor, alhamdulillah. Tapi rasa-rasanya payah, lembu tu nak beri payah. Biasanya kita beli. Apabila kita beli lembu, beli kambing, beli kubah untuk korban, maka segala syarat sah jual beli kita kena jaga. Apa dia syarat sah jual beli? Apa dia? Lembu tu kita kena tengok. Tak gitu. Kalau kita nak buat walimah, panggil orang dalam 1,000 orang, nak sembelih dalam lembu 2 ekor, kita nak beli lembu. Kita nak beli tak kalau lembu kita tak tengok? Mari kata aku tak kaya lembu ni, ada 2 ekor lembu sabah untuk walimah kamu ni, ambil lah, aku tak murah kamu 6,000 2 ekor. Agak-agaknya kita terus beri pitih ke atau kita tengok dulu? Hukum kita tengok dulu, baru boleh jual beli. Lembu tu payah nak tengok sebab dia narak. Jawapannya, ambil gambar pula. Gambar banyak, gambar ni pula biar gambar yang kita tengok jelas pada penglihatan kita. Ambil gambar seekor lembu, okey, dengan ambil gambar lembu duduk tepi kereta. Antara dua gambar ni, mana gambar yang lebih kita cepat tahu lembu tu besar kecil? Lembu buat seekor ke atau lembu tepi kereta? Tepi kereta kita tengok lembu tu, besar ni, tinggi dia kacir kereta ni, lembu ni. Kalau lembu seekor nak ukur dengan apa? Bahkan orang tua-tua lama dah yang banyak ilmu tu, dia pesang orang muda-muda, kalau mu nak beli lembu, kalau mu kita tengok sekalipun, mu kena ingat molek. Kalau lembu tu dia duduk tinggi pada mu, duduk tinggi. Lembu kecil pun nampak besar. Kan orang lama gitu kan tahu. Kalau lembu tu besar, dia duduk rendah dari kita, hak besar pun nampak kecil. Nak tengok lembu tu, biar lembu sama arah kita. Orang lama punya
pengecaman dia tu. Lembu duduk tinggi, kecil nampak tapi nampak tinggi. Oh, besar molek ni, padahal lembu tu duduk tinggi. Maknanya sebelum beli lembu tu, orang nak beli tu tengok lembu tu buat ni, ataupun buat anggaran kasar berapa sebahagian. Maklumat yang kita ada di Kuala Berang, bahagian jabat haiwan apa tak tahu dah, dia ada alat nimbang besar, seekor lembu naik gitu, berapa. Kalau ada nimbang itu, hal tu paling bagus sekali, hal tu paling bagus. Tak, lembu naik atas tu tengok, berapa, 700 kilo. Maknanya satu bahagian purata dia 100 kilo seorang ni, nampak dah harga. Itu kan syarat sah jual beli, terikat belaka tu. Hak tu kena jaga. Gak, apabila kita pergi beli lembu, mesti bayar dan terima. Pembeli kena terima, barulah boleh sembelih. Kalau terima, nak macam mana? Maka kita wakil seorang. Kita ambil lembu daripada Bukit Payung. Bayar dah. Tuang lembu kata apa, kita gatal lah. Kita gatal. Naik bank. Belanggur di Padang Miding, terbalik. Tuang sampai hospital, lembu dah pergi mana? Soalan. Wajib ke tak tuang lembu bayar balik pitih kita? Wajib tak? Dia wajib ke tak saudara? Tengok lembu tu pembeli terima tak lagi. Macam kita beli air mineral ke kedai, RM1 setengah katakan, kita beri pitih kepada penjual. Lepas tu penjual unjuk air mineral ni, kita ambil, keluar kedai, mayang ragu buat lari air mineral ni. Kita pergi khabar ke penjual, ayam kena curi. Penjual kata, hak tu emung, apa khabar aku pula? Sebab pembeli dah terima dah. Bila pembeli terima, menjadi tanggungjawab dia jaga benda yang dia beli. Kalau selagi mana pembeli tak terima, selagi lama tu dah penjual yang bertanggungjawab. Lembu tu siapa tepi masjid kita, tepi surau kita, siapa masuk kawasan kita dah, dia pun ikat di pagar kita. Jadi pada adat orang kita, bila tahu di rumah kita terima lah tu. Esok lepas takbir, asal bisa tengok Allah warna gini, lembu tak ada, tali tinggal, bahan orang pulak lembu ni. Tuan lembu lepas dah, akan terdah dalam kandangmu, hilang, siapa suruh mu nak jaga? Maknanya hukum jual beli itu kena ambil kira. Jadi kita kena tahu mana lembu ni 600 sebahagian tu anggaran kasar berapa kilo boleh. Pihak penganjur kena jelas lah tu anggaran kasar. Sebab tu kita orang muda ni biasa kita bukan mahal dengan lembu, tanya orang lama-lama kat orang ahli lembu. Lembu gini berapa? Ada penjual lembu yang dia agak kreatif, dia buat lembu grade A, lembu grade B, lembu grade C. Hari ni kalau kita pergi pasar raya, ada telur A, telur B, telur C kan, beza. Tapi dia ada meseng tu, ada meseng dah. Lembu meseng ada orang. Dah ke kita nak kelaskan lembu tu penting dan mustahak, supaya kata Allah, surga aku 400 sebahagian, boleh seorang 30 kilo, aku 500 sebahagian, 20 kilo sakit tu pun caput tulang. Tu nampak tubik apa macam tak puas hati. Sebab tu maknanya kena jaga dari segi bak jual beli tu. Okey, kita pun beli dah lembu seekor. Atas ekor lembu boleh masuk 7 orang. Atas ekor lembu 7 orang tu pula masuk, sama ada korban sama sekali 77 ataupun capu 4 korban 3 akikah boleh, atau capu berbelang-belang, seorang masuk akikah sunat, seorang masuk akikah nazar, seorang akikah korban sunat, hal lain korban nazar, boleh sama sekali, boleh capu. Bila kita masuk atas ekor lembu 7 bahagian, kebiasaannya
Orang tak sembelih 7 tu seekor lembu tu, pisah panjang mana? Mesti seorang sembelih. Seorang tu pula sama ada orang yang masuk bahagian atau orang luar. Sama ada orang masuk bahagian ataupun orang luar, maka kita kena wakil ke dia. Wakil. Jadi dalam bab wakil ni mudah sangat. Maknanya wakil tak perlu tahu apa niat orang yang wakil ke dia, tak perlu tahu. Kalau tahu tak apa, tak tahu tak apa. Tak perlu kita kata ke dia, maknanya saya wakil kepada awak untuk sembelih lembu. Dah memadai. Yang paling penting, yang mewakilkan itu dia tahu niat dia apa. Ada pun penyembelih, yang penting tahu orang wakil ke dia. Selesai tu. Kalau tak boleh, orang tak wakil ke dia, dia buat pandai-pandai pergi sembelih, itu tak boleh. Jadi hari ni orang Melayu kita buat tu betul, itu beradang, tak salah beradang. Sebut itu betul. Tapi kalau nak mudahnya ketika taipung dia, mau sembelih lembu aku, beres apa? Selesai tu. Dia tak tahu pun niat kita apa, tak apa. Itu hukumnya begitulah. Ada pun kita buat hari ni tu kira bagus, lebih daripada yang diperlukan. Tak masalah tu, tak masalah. Cuma saya tengok satu benda yang bagi saya kurang bagus. Biasa kurang bagus. Ada berlaku begini, berlaku bila lembu tu perebah dah baru nak wakil. Itu tak bagus, lambat. Lembu mata belalok dah, dia baru nak wakil, tak bagus. Kalau nak wakil biar awal, sebelum lembu tu diapa-apakan. Gitu dia. Wakil lah kita. Bila wakil kita, dia pun nak sembelih. Bila nak sembelih, maka orang yang masuk bahagian sunat dia tengok binatang sembelihan dia. Sunat. Kita tengoklah mak ni. Hatu sunat belaka. Baik lelaki baik puan, sunat tengok binatang sembelihan dia. Baik, jadi bab sembelih ni ialah nak sembelih tu kena, orang sembelih tu kena pandailah bahawa jadi. Cuma benda yang saya sendiri rasa tak sedap tengok ialah masalah bila nak sembelih ni lembu tu dijatuhkan secara kasar. Ni saya tak setuju, minta maaf, saya tak setuju. Kadang-kadang dah cara jatuh tu macam main gusti kan, kerajang repih ekor, tarik ekor, ikat kemah-keming, masuk pula kayu celah kaki. Yang lembu tu nak, macam mapuh dah belum disembelih. Itu tak bagus. Di dalam kitab fiqh disebut bahawa dia nak sembelih lembu ni, nak sembelih binatang kekepak ni, kambing bukan hak besar-besar, dia patut ikat 3 kaki saja, bukan 4 kaki. 3 kaki. Bila 3 ni kita tanya kat orang lama-lama, ikat 3 dah, kita gurang dia. Dia kata tak berani lagu ni, tak sembelih mana lagu ni. Maknanya tak biasa, tak apa dah, tak apa. Tapi kalau kita ikut khusus orang sembelih saudara, kaki ikat 2 dah boleh dah. Jadi tahun depan cuba dah buat bengkel penyembelihan lembu, panggil orang yang eksport bidang itu. Kaki ikat 2. Kita kan dekat dengan Bukit Payung. Kita dekat Pulau Kambing kan. Kan dulu kan ada Omeleh Paung situ dulu kan. Ingat tak Kuba orang sembelih mana tu? Seorang dia tu je. Ikat slow je buat ikat. Regang 2, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan ikat. Kuba gitu je. Baik perong habis lalu. Orang khusus bengkel penyembelihan, dia tunjuk cara dia, kaki 2 je ikat. Kena silang. Kalau depan kiri, hak belakang kanan. Dia tak kalawang. Dia lemah. Kalau kita duduk kapuh gini, jadi gagah. Ganda tenaga, piung. Tu dia. Jadi ni bagus buat khusus ni. Selagi pula nak perebah tu ramai sangat, lembu memang takut betul. Stres. Jadi kajian dia orang dalam lembu tu stres, daging tak sedap. Darah iaitu dok tubik dengan molek. Kan kita kan Imam Nawawi buat hadis 40 tau. Dari 40 bab apa? Bab Nabi sebut
wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Bila mu sembelih dengan molek. Lagi Nabi kata apa? Wal yuhidda syufratah, pisau kena tajam. Lagi wal yurih dzabihatah, binatang tu kena rehatkan dia. Warna itu sembelih dengan molek, binatang kena relax, dan pisau kena tajam. Hari ni dunia moden, awak kajang demi kajang, dia kata gini, dia kata semoleknya satu hari sebelum sembelih tu jangan beri makan. Jangan beri makan. Pendapat kedua kata 7 jam. 7 jam sembelih tu jangan beri makan. Tapi minum boleh beri minum seperti biasa. Hak minum ni pula bagus campur dengan garam sikit. Kena mandi lembu tu, mandi kambing tu sebelum tu biar dia jadi segar tubuh. Jadi jangan mana kata mentang-mentang dia nak sembelih esok kau mengebah nak mampu tu, mengebah esok mampu juga kekah ni. Layang ke dia. Tak boleh buat gitu. Wal yurih dzabihatah. Rehatkan binatang hak kita nak sembelih. Itu syiar kita. Nah, itu syiar kita. Baik. Sembelih. Bila sembelih, isu kita begini. Isu kita, kalau lembu ada 4 kaki. 4 kaki. Orang masuk bahagian 7 orang. Kalau semua tu nak kaki nak apa ni? Nak kateh. Tak boleh Nak bagi gua ni. Hang ni mana nak bagi kena halal berhala lah, halal berhala. Dah al-qismah. Bak kismah bagi halal berhala. Ada benda betul yang berlaku, dia korban 10 ekor, katakan sebahagian dia jual pukul borong 600. Siapa 10 ekor lembu tu dia sembelih semua sekali, dia capur daging semua sekali 10 ekor. Jadi kalau 10 ekor lembu 70 orang, okey, timbang sama banyak. Itu tak boleh. Haram hukumnya. Alasan dia kalau kita masing-masing, hak ni lembu kuruh, hak ni lembu gemuk. Jadi kaya hak kuruh blebeh ke hak gemuk ni pula. Apa bagi kau sikit? Jawapannya gini. Kan sebelum korban kan kita beli. Dah mau beli lembu kuruh, siapa suruh? Capur tu tak boleh. Daging korban tidak boleh dijual beli. Apa maksud jual beli? Mana tukar menukar? Tak boleh. Sebab itu haram beri upah daripada daging korban kepada penyembelih. Mereka kalau dia miskin itu cerita lain. Upah mengupah tak boleh, tukar menukar pun tak boleh. Sekarang ni lembu gemuk ni ada 7 orang empunya dia. Tak boleh ambil bahagian dia beri ke orang lain tanpa redha dia. Tak boleh kita nak bolok sekaligus gitu. Tak boleh. Ini ibadah dari fikir dengan otak kita. Boleh sah kita tak nak sembelih dengan seladang? Tak boleh. Tak kata seladang kan bapak daging dia. Bapak tak bapak pun tak boleh. Dia nak al-an'am. Biri, kambing, lembu, kuba, unta. Itu buat ta'abbudi. Dalam mazhab Syafi'i kita kuda boleh makan. Mazhab Hanafi haram makan. Kita kata sembelih kuda lah pula kali nak buat style baru biar nampak ada aura lebih. Tak boleh. Ni buat korban. Tak boleh. Itu keadaannya. Jadi hak 7 bahagian tu atas masing-masing. Jangan kita pergi jauh gitu. Tak boleh gitu. Jadi tak ada maknanya 4 potong kaki nak bagi 7 kena halal berhala. Itu bab apa? Bab al-qismah nama dia. Bab al-qismah. Dah bab qismah. Kita masuk waktu dah. Masuk. Kita beri laluan ke azan sekejap dah. Wallahu alam. Baik, kita sambung lagi dan tempoh ni 12 minit dia sekarang.
apabila daging korban kita dah selesai bagi tu, bagi 7 atau bagi 6, ikut orang masuk bahagian tu lah, maka setiap orang yang terima bahagian dia tu menjadi kewajipan kepadanya tadi lah, setiap bahagian tu dia kena keluar sikit kepada orang fakir yang beragama Islam. Dalam mazhab Syafi'i kita, orang miskin hak kita nak bagi tu mestilah orang miskin yang berada di kawasan tempat kita sembelih. Ini isu haram memindah daging binatang korban. Ingat ya, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i sebut begini, yang haram kita pindah keluar tu ialah qada yang wajib kita keluar, bukan semua tu. Qada yang wajib kita keluar, hak tu mesti wajib dikeluar tepat tu juga. Tadi kita bincang kata setengah kilo kan. Jadi hak setengah kilo tu wajib beri situ, kawasan tu. Kemudian hak lain kita boleh buat keluar. Bukan semua sekali itu haram keluar. Boleh faham insya-Allah, boleh beza kan? Hak wajib dia dah keluar. Hak tu. Baik. Boleh ke tidak daging korban ini kita nak buat akikah? Boleh ke tidak? Maka nak kata boleh ke tidak tu kena tahu dulu apa itu akikah. Tu selok tak yang kedua kita ni. Baru tahu apa itu akikah. Akikah ni ialah akikah kita menyembelih binatang yang binatang ni syarat dia sama dengan syarat binatang korban, sama je. Bukan kerana hari raya, kerana kelahiran. Itu beza kan, kerana kelahiran. Itu akikah namanya. Ya sembelih. Bukan cukur pada. Cukur tu bukan akikah. Jangan tukar pula tu, kita sembelih. Esok lusa tulak sampai hari 13 Tasyrik itu kita akan sembelih. Sembelih kerana kelahiran ke atau kerana raya haji? Raya haji. Maka tujuan dia berbeza. Oleh itu atas satu bahagian tak boleh. Hak tu kita niat korban, hak tu kita niat akikah, tak boleh. Capur kita tak boleh. Untuk mudah fahamnya, kita sembahyang 4 rakaat, kita niat hak tu untuk qada asar, hak tu untuk qada zuhur, tak boleh. Walaupun 4 belaka tapi dah gabung dua tu. Sama juga dalam masalah korban. Korban dengan akikah tak boleh atas satu bahagian. Sama ada akikah saja atau korban saja. Jadi kebetulan orang tu minggu lepas dapat anak baru, esok dia nak akikah. Maka akikah yang nak buat tu tak boleh atas banyak akikah tu juga dia nak korban, tak boleh. Kau nak juga satu bahagian untuk akikah, satu bahagian korban. Dia kena ambil dua bahagian. Dua bahagian. Baik. Jadi bila kita dapat anak baru, sunat kita buat akikah. Dia aturan begini. Saya sebut satu-satu. Bila boleh anak baru, 1 azan, okey, 2 qomat, 3 belah mulut, tahnik, 4 sembelih binatang, 5 cukur kepala, 6 ambil rambut tadi tu, timbang berat timbangan tu kita tukar ke nilai emas, beri ke orang miskin. Dan yang ketujuh, beri nama anak, beri nama. Dia kata binatang sembelih buat mana? Makan, apa lagi tu? Yang tujuh itu 7 benda yang sunat. Tak boleh anak, maka sunat azan dah qomat. Itu mazhab Syafi'i kita. Azan belah kanan, qomat belah kiri. Dia lelaki puan. Okey. Nama anak timbul pembicaraan sikit. Nama anak, kalau kita nak buat akikah hari yang ke-7, maka lebih afdal
kita beri nama anak pada hari yang ke-7. Sebab pada hari yang ke-7 kita akan buat akikah. Tapi kalau kita akikah nak buat tahun depan, sebab kata nak tunda, maka kalau berlaku kes tunda begitu, hari pertama dah bagus kita letak nama anak. Dah ini mana, sebab ada dua hadis tu, dua hadis. Jadi sekarang ni kalau kita minggu depan barulah kita nak buat akikah, maka minggu depan kita letak nama. Kalau minggu depan akikah nak buat lagi, nak tunda lagi, hari beranak, hari tu letak nama. Dari segi hukum, hak letak nama pada ayah, bukan pada mak. Mak penasihat je, mak buat senarai pendek nama tu. Ayah yang jadi kata pemutus. Hak ni aku tak ambuh, hak ni aku tak ambuh, hak ni aku tak ambuh, hak ni aku mari nak tak ambuh juga akhirnya. Gong kita dari segi tak nama anak ni sejak akhir-akhir ni timbul benda yang agak pelik-pelik lah. Dia gabung nama mak dengan ayah. Tubik nama yang bukan-bukan. Hak kedua, nak tak nama hak tak ada kapung lagi. Nyakit belaka ni, tak sihat, tak segar mana ni. Hak ketiga pula, nama-nama baik kadang-kadang tu tua nama ni, tua nama. Nama Zainab, Zainab nampak tua nama. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari orang puang sahabiah mari ke rumah Nabi, ada hal nak tanya hal keluarga dia. Jadi isteri Nabi kabar Nabi Zainab, nama Zainab nama mari. Nabi tanya, ayu zayani, Zainab hak mana se? Sebab zaman Nabi ramai nama Zainab. Mana-mana ada. Sama tak dah sedap nama ni dah. Ada dah mas sebelah nama dah. Apa jadi gitu? Nama sama tak bagus ke mana? Hak ni mentaliti kena buang sikit. Letak nama yang baik. Bak nama rojok dalam bak akikah nama tu. Nama-nama ahli maksiat ketepikan nama itu. Bagi orang lelaki, nama yang paling baik ialah ma'ubidu. Nama yang dimulakan dengan Abdu, Abdul Rahman dan seumpamanya. Jangan pilih nama-nama yang memalukan anak tu sendiri. Kalau tengok nama-nama ulama-ulama kita, rata-rata nama Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Ada tu alim kita nama tu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Pok nama Muhammad, Toki nama Muhammad, Tonyang Muhammad juga. Mulai ada Ibnu Jazari, tokoh ulama qiraat, tu alim, bapa alim. Takut nama semak, tak tahu gimana budak tu. Kena ubah training. Pada nama tu ada percikan kepada anak. InsyaAllah kalau nama baik, kalau dia nak ajar apa yang nengung, nama aku ni Bukhari dak sedap lagu ni. Bahasa tetangga dak panjang lagi. Nak congek mutu. Contoh. Jadi kita ibu apa yang tanggungjawab ni? Hak letak nama pada ayah. Mak yang tekan ayah yang tekan. Aku nak ni, ya. Aku nak ni. Jangan buat gitu. Tak boleh tu. Hak orang kena beri hak dia. Itu nama. Kemudian belah mulut, panggil tahnik. Ya tahnik ni saudara, yang paling baik tahnik ialah orang soleh. Sama ada laki atau perempuan, tak kira siapa. Kalau ayah soleh, ayah buat, tak panggil orang lain dah. Tahnik itu gitulah, maknanya ambil kuma, bukan ambil asang lugu. Tu buat singgah tu, asang lugu kan. Garang. Tak, ya tahnik itu ialah ambil buah kuma asalnya. Mamoh. Kemudian ambil kema tu tok tangan. Biar apa acum molek itu, masukkan tangan tu dalam mulut budak kecil tu. Gosok pada lelangi dia. Budak mana pun, budak nama dah. Masuk tangan dalam mulut dia, kemah acur tu mesti dia isap selalu. Tu habis, situ belah mulut. Lepas tu doa apa pun, hak bagus biar pok sendiri buat. Kita sebagai pok tua kan
anak kita muak. Dia kata abah kita dah erti. Parok lagu tu natu mana gitu. Siapa yang salah? Siapa dah erti belah mulut anak sendiri? Silap kita tu. Silap kita. Baik dah belah mulut dah. Siapa hari ke-7 maka nak sembelih. Hak sunatnya orang lelaki diwakar. 2 bahagian ada diwakar, orang puasa. Sembelih dah. Bila sembelih dah cukup kepala habis. Bukan jambu saja, cukup biar habis. Kalau ikut tok guru kita, dia kata ulama Mekah dulu dia nasihat masa budak kecil tu cukup sampai 40 kali. Bukan kata sunat, tapi kata dah jadi adat orang sana tu alim dia. Dia cukup budak kecil tu 40 kali cukup kepala masa kecil. Kita setuju kata tu mudah. Budak dah kata kepala, mak pun mudah mandi dia. Sihat molek budak tu insya-Allah. Bukan kata wajib ni, dia kata gitu. Bagus buat terus sekali tu mana. Jadi dah bila cukup pada belakang dah tu lah beri nama tadi sembelih. Sembelih gitu maknanya daging tu untuk akikah lain sikit. Akikah ni sunat kita masuk mana kalau boleh tulang tu kita tak patah, mudah-mudahan anak kita tulang dia segar mega dan kita pun giata kepada orang yang miskin atau yang soleh. Ni payah kita jemput ke rumah. Kira boleh tu. Tahu jemput ke rumah. Kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, hikmah akikah tu nak isytihar. Kita dapat anak baru. Tamu kata, anak siapa ni? Anak aku. Boleh anak pula. Ya ke mung ni? Tak begitu jadi. Panggil orang soleh. Minta dia doa untuk anak kita. Nak berjanji, nak marhaban diri tu tak apa tu. Dah salah tu. Cuma penting sekali kita pesan sepatah. Panggil orang baik. Mungkin lepas subuh orang main subuh berjemaah ke, itu orang baik-baik belakang insya-Allah. Jumpa ke rumah khabar kepala tu. Saya dah bawa dapat anak. Anak saya ni saya namakan Muhammad. Saya nak minta semua hadirin yang ada ni doa untuk anak saya ni supaya dia jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Mau cak gitu sepatah. Baru jadi. Maka doa. Panggil 40 orang, 60 orang. Kalau seorang saja doa diterima oleh Allah, insya-Allah anak tak akan jadi bahagia. Ayah kena buka mulut sikit, kena khabar ni anak kita saya, nama dia sekian, tolong doa supaya jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Gitu lah. Pada doa, makan nasi ya. Lu apa lagi? Maka rambut tu pula timbang kaum miskin. Setelah berakikah. Akikah ni kalau kita daging korban kita ambil buat akikah. Dia dikira belum lagi kita buat akikah. Sebab akikah ni kena sembelih suku benar. Korban lain, akikah juga jadi lain. Tadi Muslim semua buat sikit sebanyak apa itu korban dan apa itu akikah. Kalau bertembung dua tu, bertembung. Nak akikah ke nak korban? Jawapannya afdal korban lah. Minggu lepas dapat anak, esok nak korban, mana? Jawapannya afdal kita dahulukan korban. Sebab korban ikut mazhab Hanafi jadi wajib. Dia khilaf tu besar. Dan utamakan korban terlebih dahulu. Moga-moga korban yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan waktu yang terbatas ini mungkin ada benda-benda yang kita rasa tak jelas atau rasa bonok aku dengar lah mana ni. Sesiapa yang nak panjang tu gini aja. Tuan-tuan ada puasa boleh pergi ke Facebook lah. Facebook tu cari Pusat Talaqi Batu Rakit atau PTBR. Pusat Talaqi Batu Rakit. Situ jumpalah kita di situ insya-Allah kan. Kalau masa kita ada tak ada juga. Cuma cari Facebook kita adalah Pusat Talaqi Batu Rakit. Mudah-mudahan apapun amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.